Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada di penghujung dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu katanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Hendaklah kamu jadi hamba-hamba Allah, bukannya hamba Ramadan. Kenapa? Kerana sekiranya kita menjadi hamba Ramadan, artinya ibadat yang kita lakukan hanya bermusim, iaitu hanya pada bulan Ramadan sahaja. Jika kita hamba Allah, insya-Allah amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di sepanjang Ramadan, kita akan bawa bersama selepas daripada itu untuk kita meneruskan istiqamah ibadat kita kepada Allah Subhanahu taala sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-21. Insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat yang ke-22 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ialah orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikiran mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan ad-dawab ialah kata jamak daripada kalimah dabbah yang diambil daripada perkataan dabba yadubbu, di mana pada asalnya ia bermaksud bergerak secara merayap. Tetapi perkataan ad-dawab ini difahami sebagai binatang secara umum, termasuklah manusia. Walaupun dalam penggunaannya ia difahami sebagai binatang yang ditunggangi. Manakala perkataan indallah menunjukkan bahawa keburukan, seperti mana yang disebutkan dalam ayat yang ke-22 surah Al-Anfal ini, benar-benar wujud dan bukannya sekadar perumpamaan atau kata-kata yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu keburukan. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat dibahagikan kepada beberapa kategori atau peringkat. Pertama ialah benda yang tidak bernyawa. Kedua ialah tumbuh-tumbuhan. Ketiga ialah binatang dan keempat ialah manusia. Binatang yang memiliki kecerdasan ialah binatang yang dipandang baik. Maka manusia yang memiliki kecerdasan serta dapat berfikir dan memanfaatkan potensinya ialah manusia yang dipandang mulia. Adapun alat untuk mengetahui sesuatu perkara ialah pendengaran, penglihatan dan akal. Manakala alat untuk merasai sesuatu emosi pula ialah hati. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa binatang yang tidak memiliki pendengaran, penglihatan dan akal ialah binatang yang paling buruk. Oleh itu,
Manusia yang pekak dan tidak dapat menggunakan pendengarannya, bisu dan tidak dapat bertanya atau menyampaikan maklumat, serta tidak berakal, iaitu tidak mampu berfikir sendiri dan tidak mampu menerima hasil fikiran orang lain, ialah binatang yang paling buruk. Bahkan manusia tersebut lebih buruk daripada binatang. Ini kerana pada dasarnya binatang tidak memiliki potensi dan keupayaan seperti mana potensi yang dimiliki oleh manusia. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-22 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa sejahat-jahat makhluk di sisi Allah ialah orang yang tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengar sesuatu kebenaran dan mengikutinya. Selain itu, mereka juga tidak mahu memerhatikan pengajaran yang baik untuk diamalkan. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka yang tidak mahu mendengar kebenaran dengan orang yang tidak mempunyai pendengaran langsung. Mereka juga adalah sama dengan orang yang bisu atau tidak dapat berkata-kata. Manakala Hamka melalui kitab Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat yang ke-22 surah Al-Anfal menjelaskan bahawa pada ayat ke-45 surah An-Nur ada disebutkan mengenai binatang yang merayap, merangkak atau menjalar di atas muka bumi ini. Ada binatang yang menjalar di atas tanah seperti ular, lipan, ulat, lipas dan lain-lain. Ada juga binatang yang berjalan dengan kedua-dua kakinya, iaitu manusia. Manusia juga dikatakan sebagai binatang yang merayap dan dianggap sebagai binatang yang dapat berfikir atau hayawanun natik. Selain itu, ada juga binatang yang merayap dengan menggunakan 4 kaki, iaitu semua binatang yang kita kenali, sama ada binatang yang jinak ataupun liar. Tetapi antara semua binatang tersebut, yang paling hina ialah binatang yang pekak dan bisu kerana tidak dapat menggunakan akalnya. Persoalannya ialah, apakah binatang tersebut? Maka jawapannya sudah tentu manusia yang dianggap sebagai binatang merayap yang berkaki 2. Ini kerana jika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih hina daripada binatang yang menjalar dan berjalan dengan 4 kaki. Jika kerbau tidak pandai berkata-kata, bahkan pekak dan tidak peduli ketika dipanggil, maka kerbau itu tidaklah disalahkan orang. Tetapi jika perkara ini terjadi kepada manusia, maka manusialah yang menjadi seburuk-buruk makhluk yang merayap di dalam dunia ini. Ini kerana manusia itu dilebihkan daripada semua binatang dengan akalnya yang boleh berfikir, telinganya yang boleh mendengar, dan mulutnya yang boleh berkata-kata. Manusia dianggap pekak apabila telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar. Manusia juga dianggap bisu jika mulutnya tidak dapat mengatakan perkara yang benar. Ini kerana pusat bagi pendengaran, penglihatan dan perkataan manusia ialah akal. Jika akal manusia hilang, maka hidupnya sebagai manusia tidak bermakna lagi. Dia akan menjadi lebih hina daripada binatang kerana dia menjadi manusia yang tidak berguna. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-22 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-22 surah Al-Anfal ini menjelaskan kepada kita bahawa golongan manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang tidak mahu mendengar, tidak mahu bertanya dan tidak mahu berfikir mengenai Islam dan tuntutannya. Ini kerana mereka merasakan bahawa hidup ini hanyalah untuk mencari nikmat, kesenangan dan keseronokan dunia semata-mata tanpa menghiraukan aspek agama dan ketuhanan. Hidup mereka juga hanyalah untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu dan ketamakan harta dunia saja. Sedangkan Allah menciptakan manusia di dunia ini ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sidang pendengar yang dimuliakan, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam
yang tidak mahu mempelajari ilmu Islam dan mendalaminya. Bahkan mereka juga tidak mahu mendengar, tidak mahu bertanya dan tidak mahu berfikir mengenai ajaran Islam. Apatah lagi mahu mengamalkan tuntutan dan kewajipan dalam Islam. Ingatlah, sesungguhnya mempelajari ilmu agama itu merupakan suatu kewajipan yang dituntut ke atas setiap Muslim. Ini kerana dengan ilmu agama, seseorang Muslim itu dapat mengukuhkan imannya, dapat menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengamalkan akhlak yang mulia seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan darjat orang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dengan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya terhadap apa yang kamu lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-22 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah mempelajari ilmu Islam supaya dapat mengukuhkan iman, menunaikan ibadah dan mengamalkan akhlak yang mulia. Bahkan wajib hukumnya ke atas setiap Muslim untuk mempelajari ilmu agama. Kedua, jangan sesekali malas untuk mempelajari ilmu agama dan enggan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hidup hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan mencari nikmat keseronokan dunia semata-mata. Ini kerana orang yang mengamalkan sikap dan perbuatan ini termasuk dalam golongan yang paling buruk di sisi Allah dan mendapat kemurkaannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.